Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah lalil azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa nushur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-iman wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala habibuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa yad'u fi du'ahi Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan dan puan muslimin sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam Rabu ini 28 Rajab 1443 Hijrah bersamaan 1 Mac 2022 masih kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk bersama-sama di dalam majlis ilmu maya ini yang mudah-mudahan insya-Allah akan jadi rawdatun min
riyadil jannah, satu taman, ya, dari taman-taman syurga Allah SWT, seperti yang nyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda, yang dikurniakan pada kita rahmat dan ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bawa turun oleh para malaikat, dan dikurniakan kita ganjaran yang sebaik-baik, sebaik-baik ganjaran darinya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita telah pun melalui malam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, di mana peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini adalah suatu mukjizat yang kedua terbesar teragung diberikan kepada para nabi dan rasul alaihi wasallam, yang khusus dikurniakan kepada junjungan besar Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini adalah bukti bahawasanya kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kenabian dan kerasulan yang tidak terbanding, yang mengatasi kenabian dan kerasulan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Maka layaklah Nabi Muhammad SAW itu digelarkan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala nabi dan segala rasul. Kenapa? Kerana baginda SAW diberikan satu mukjizat yang sebenar-benarnya mukjizat, yang masih lagi diperbincangkan sehingga ke hari ini, selain daripada mukjizat Al-Quranul Karim. Sampai hari ini, kita setiap kali tibanya malam 27 Rajab, kita akan mengingati peristiwa besar ini, iaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, di mana Nabi SAW diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestin, dan kemudian dari sana baginda SAW dibawa ke hadrat Allah, diangkat ke hadrat Allah SWT melalui lapisan-lapisan langit, sampailah ke satu tempat bernama Sidratul Muntaha, dan dari sanalah baginda diangkat untuk berhadapan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bahagian itu memang kita tidak mampu untuk membicarakannya secara ilmiah, kerana ia ini di luar daripada kemampuan akal manusia. Maka di situlah kekuatan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj sebagai mukjizat yang dikurniakan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang disusun oleh Tuan Guru Syekh Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahanji, beriktikad bahawa Allah SWT mempunyai beberapa buah kitab yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya melalui Sayyidina Jibril alaihissalam, yang mengandungi hukum-hukum, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, kisah-kisah dan lain-lain. Jadi maksud beriman dengan kitab-kitab ni ialah berpegang dengan keyakinan bahawa Allah SWT telah menurunkan beberapa kitab yang dibawa melalui perantaraan Sayyidina Jibril alaihissalam, dikurniakan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi ada pertanyaan, kenapa kitab-kitab ini ada 4 saja, diberi kepada 4 orang rasul saja, bagaimana dengan 21 orang rasul yang lain? Maka mereka itu, syariat mereka itu masih mengikuti syariat yang asal. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah mereka membawa syariat Nabi yang dikurniakan kitab. Contohnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi
Zakaria, Nabi Yahya, mereka membawa syariat Nabi Musa alaihissalam yang mana terkandung dalam kitab Taurat. Jadi begitulah antara jawapan yang boleh meleraikan kemusykilan tentang pertanyaan kenapa tidak semua Nabi, tidak semua Rasul dikurniakan kitab. Maka kitab-kitab tersebut terbahagi kepada dua bahagian. Pertamanya merupakan lembaran saja, yang dinamakan sebagai suhuf. Jadi lembaran-lembaran suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dinamakan sebagai suhuf. Dan yang kedua merupakan kitab-kitab besar yang dinamakan kitab. Jadi kalau ini satu kitab, satu buku yang besar, yang lengkap, maka ia dinamakan sebagai kitab. Macam mana kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS di Bukit Tur Sina. Kitab Zabur, kitab Injil, Al-Quranul Karim diturunkan secara beransur-ansur dari kepada Nabi SAW melalui perantaraan Jibril AS selama 23 tahun. Walaupun dari Luh Mahfuz dibawa sekaligus sampailah ke Baitul Izzah, satu tempat di langit. Di mana Baitul Izzah hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui, tidak diterangkan berita. Maka bila rupa Baitul Izzah tu, kalau Nurul Izzah dikenal, kita tahu siapa Nurul Izzah. Tapi kalau Baitul Izzah, kita tak tahu di mana kedudukannya di atas langit, di sebelah barat ke, atau di sebelah timur ke, atau di utara ke, ataupun di selatan ke, kita tak tahu. Tapi di situlah tempat Al-Quran singgah, diturunkan dari Ruh Mahfuz sampai ke situ secara legus. Dari Baitul Izzah, Jibril mengambil beransur-ansur diberi pada Nabi SAW selama 23 tahun mengikut kesesuaian mengikut kesesuaian yang ada. Ada ayat yang diturunkan tidak ada asal usul kisahnya, yang dinamakan sebagai asbabun nuzul. Ada ayat-ayat yang yang diturunkan apabila berlaku sesuatu peristiwa terhadap Nabi, kepada Nabi SAW ataupun kepada mereka yang berada di sekeliling Nabi SAW. Jadi itulah dia Al-Quranul Karim. Baik, jadi kita lihat suhuf. Jadi suhuf ni ada 110 suhuf. 10 di suhuf diturunkan kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diberikan suhuf, tak ada kitab sebab waktu itu syariat Nabi Adam pun sangat mudah. Nabi Adam Siti Hawa alaihi wassalam dan anak-anak mereka, itu saja. Ini syariat itu masih ringkas. Jadi diturunkan hanya suhuf saja. Kemudian 50 suhuf diturunkan kepada Sayyidina Syith alaihissalam, anak tunggal Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wasallam dikurniakan 41 orang anak, 20 kembar, termasuklah Habil dan Qabil. Mereka ada kembar masing-masing. Yang tiada kembar hanyalah Nabi Syith alaihissalam. Dan Nabi Syith alaihissalam inilah Nabi yang kedua selepas Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Syith ini menerima 50 suhuf daripada Allah Subhanahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 lagi diturunkan kepada Sayyidina Idris alaihissalam. 30 diturunkan kepada Sayyidina Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam ialah Rasul yang kedua dalam turutan Nabi-Nabi Rasul, dalam turutan Rasul 25 Rasul yang kita lihat namanya ada dalam Al-Quran. Jadi Nabi Idris alaihissalam ini adalah Nabi Rasul yang kedua. Maka
Maka ketika Nabi Idris alaihissalam ini masih hidup, Nabi Adam pun masih hidup lagi. Dikatakan ketika Nabi Idris alaihissalam dilahirkan, Nabi Adam masih hidup. Dan Nabi Idris ini diberikan 30 suhuf lagi, 30 suhuf. Kerana waktu itu sudah ada manusia yang kufur pada Allah SWT, maka Nabi Idris diutuskan Allah sebagai Rasul untuk mengajak manusia-manusia yang kufur pada Allah SWT ini kembali menyembahnya, kembali menyembah Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian 10 suhuf diturunkan kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Ini berlaku sebelum Nabi Musa dikurniakan Allah kitab Taurat. Maka Nabi Musa menerima 10 suhuf yang disebut dalam kitab wujudnya ada dalam kitab Injil yang dinamakan sebagai Ten Commandment. Jadi itulah dia suhuf. Namun suhuf itu kesemua suhuf ni sudah tidak ada dalam bentuk asalnya, sudah lenyap, termasuklah Ten Commandment Nabi Musa alaihissalam itu. Wallahu alam. Kemudian kitab-kitab, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kitab pertama yang diturunkan kepada mana-mana Rasul ialah kitab Taurat. Diturunkan Nabi Musa alaihissalam yang menerima kitab Taurat ini di Bukit Tursina. Dan Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat ini sekaligus. Tidak ada pecahan-pecahan, sekaligus diberi semuanya sekali. Dan kitab Taurat ini dalam bentuk asalnya diturunkan dalam bahasa Ibrani, bahasa Bani Israel, bahasa Bani Israel, bukan bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu sebahagian daripada Bani Israel. Waktu Nabi Musa alaihissalam ini yang wujud adalah Bani Israel. Begitulah kitab Taurat. Kemudian yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Dan kitab Zabur ini sedikit berbeza. Di dalamnya banyak syair-syair, kata-kata nasihat, tidak mengandungi ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam, kerana syariat yang diikuti ketika itu masih lagi syariat Nabi Musa alaihissalam, masih lagi terpakai ajaran kitab Taurat. Kemudian yang ketiga Injil diturunkan daripada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Zabur ini dalam bahasa Qibti, bahasa penduduk asli Mesir. Kerana kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kitab Injil ini dia mubasysyiran biyadai. Nabi Isa alaihissalam sendiri mengatakan Nabi Isa alaihissalam sendiri menyatakan pada Bani Israel, wa idh qala Isa bin Maryam, wa idh qala Isa bin Maryam wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Dan ingatlah wahai Muhammad, tatkala Nabi Isa bin Maryam berbicara kepada Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada sekalian kamu, musaddiqan lima baina yadai ya minat Taurah, yang membenarkan apa-apa yang ada di antara di antara tanganku ini daripada kitab Taurat. Maksudnya waktu itu waktu Nabi Isa AS itu sendiri pun syariat Nabi Musa itu terpakai. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberi khabar gembira
bahawasanya akan ada seorang utusan Allah yang datang selepasku, namanya Ahmad. Dan jadi tak terbayang di mata pembesar-pembesar Bani Israel khususnya bahawasanya Rasul yang dimaksudkan itu datang dari tanah Arab yang gersang, bukan dari kalangan bangsa Yahudi, melainkan sedikit saja. Itu dia. Itu di Injil tadi. Fungsi Injil itu memberi penerangan kepada bahawasanya akan ada seorang Nabi akhir zaman selepas Nabi Isa AS, namanya Nabi Muhammad SAW. Itu di Injil tadi. Diturunkan kepada dalam bahasa Suryani. Sekarang ni mereka buat macam mana? Kitab Taurat itu perjanjian lama, kitab Injil perjanjian baru, Zabur Ten Commandment. Adakah itu saja fungsinya? Ada fungsi-fungsi kamera yang lain. Itu cerita dia tentang kitab Injil tadi. Kitab Injil tadi yang diturunkan Nabi Isa AS dalam bahasa Syriani, sejenis bahasa lama lah ketika itu. Dan yang keempat, Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Kerana Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di kalangan masyarakat ummi, yang tak reti macam tak reti mulih, maka sebaik-baiknya diselamatkan. Sebaik-baiknya begitulah keadaannya. Bahasa Arab di semat hati kita, bahasa Arab inilah yang akan jadi bahasa syurga. Jadi jumlah kitab ada 4, jumlah suhuf ada 110. 110 10 campur 50 campur 10 70, campur 30 100, campur 10 110. Itu dia. Jadi semuanya sekali berjumlah 114 buah yang ditakdirkan ianya menyamai 114 surah dalam Al-Quran. Itu dia, beriman dengan kitab-kitab. Terlihat kepada beriman dengan para malaikat. Pengertiannya adalah seperti berikut. Beriktikad adalah malaikat itu satu daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dijadikan kebiasaannya daripada nur. Jadi iktikad kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah ni, bahawasanya malaikat ni satu daripada makhluk Allah. Dia bukan dia tidak memiliki sifat ketuhanan, walaupun sifatnya gaib dari pandangan kasar manusia. Tapi dia tidak bersifat ketuhanan. Dia tetap makhluk Allah SWT. Dijadikan kebiasaannya daripada nur ni cahaya lah. Malaikat ni dicipta daripada nur, ini cahaya. Tidak makan dan tidak minum, kerana tidak diberikan nafsu. Hanya diberi akal tapi tak ada nafsu. Bukan lelaki dan perempuan, dan tiada beribu bapa. Ini tak betul, tak berapa cantik ni. Kan? Tak berapa cantik pada manusia lah, pada sifat malaikat. Ini biasa. Mereka bukan lelaki, bukan perempuan. Dan mereka tiada bapa. Mereka adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia sesetaat dan sesetaat kepadanya. Maka sekali-kali menerhaka. Para malaikat ni dia tidak akan derhaka pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebut dalam surah At-Tahrim ada. Kan? Surah At-Tahrim ada menyebut tentang keadaan malaikat yang menjaga api neraka ni. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Ya Allah, ya Tuhan, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Waquduhan nasul hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu berhala. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Di atasnya ada malaikat ghilazun syidad. Ghilaz ni dia bengis, syidad ni keras. Daripada perkataan syadid jadi syidad. Syidad ni sangat keras. Kan? Kalau barang empas ke lantai 3-4 kali pun tak rosak. Tu syidad. Sangat kental, sangat keras. La ya'sunallaha ma amrahum. Mereka tidak membantah Allah tentang apa-apa yang diarahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'maruna. Mereka kerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini malaikat sebagai makhluk Allah yang setia. Kan? Baik, wallahu alam. Itu dia. Mereka adalah hamba-hamba Allah SWT yang mulia sesetaat kepadanya, tiada sekali meneraka, bilangannya tiada terhingga banyaknya. Di mana Allah SWT, Auzubillahi la ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah Tarim ayat 6. Maksudnya kita meneraka pada apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan mengerjakan apa-apa yang diperintah. Itulah dia. Para malaikat dihidangkan lauk paling sedap pun tak teruja nak makan. Sebab apa? Sebab dia tak ada nafsu. Kalau ada nafsu dah tentulah selera makan tu ada, keinginan tu ada. Tapi sebab tak diberi nafsu, tak diberi kehendak, maka tengok lah sedap macam mana pun tak menarik mereka untuk menjamah walau sedikit. Itu dia. Wallahu alam. Bilangan malaikat yang wajib diketahui secara terperinci sebanyak 10 orang. Pertama, Jibril. Tugasnya membawa wahyu pada Rasul dan membawa musibah pada ahli maksiat. Tugas pertama tu selesailah. Nabi Rasul dah tak ada, dah tamat. Tapi musibah pada ahli maksiat ni masih berjalan, masih ada. Jadi jagalah kita semua, jangan terbabit dengan perkara-perkara mungkar dan perkara yang mensisiakan. Wallahu a'lam. Yang kedua, Mikail. Tugasnya menurunkan rezeki ke dunia dengan perintah Allah Ta'ala. Jadi Mikail kalau melihat keadaan itu sesuai, maka elok diberikan rezeki. Itu dia. Kemudian yang ketiga, Israfil. Tugasnya meniup sangkakala dengan 2 kali tiupan. Jadi apa yang dilakukan oleh Israfil adalah meniup sangkakala hanya 2 kali. Yang lain hanya itu saja. Yang lain tu tak berani. Apalagi berhadapan dengan orang yang berkemampuan, lagi tak berani. Kemudian malaikat Israel atau Malikul Maut, tugasnya mengambil nyawa. Adakah Israel ni satu ataupun banyak? Wallahu alam. Itu dia. Kerja Israel memang mengambil nyawa. Walaupun ribu-ribu juta so, tapi dia bagaimana dia bagi tu kita akan tengok nanti. Itu yang keempat. Yang kelima, Malik. Tugasnya menunggu pintu masuk neraka. Cakapnya pun garang. Salam, ada apa? Situ. Itu adalah antara patah perkataan yang mungkin dilafazkan oleh Malik sebagai penjaga neraka, Malik Zabaniyah. Kemudian Ridwan, malaikat dia tugasnya menunggu pintu syurga. Bagi salam cantik, jawab salam cantik, lembut tutur bahasa, indahnya akhlak. Itulah malaikat Ridwan. Yang ketujuh, Raqib. Tugasnya menulis kebaikan. Kadang kita Raqib,
Atid tugasnya menulis kejahatan ada belaki kita ni. Jadi kita buat apa-apa di atas dunia ni, biarlah banyak catatan dari raqib, bukan dari atid. Walaupun ada kelonggarannya, tapi ada yang menyalahgunakannya kelonggaran itu untuk kepentingan dia. Mungkin ni tak dibenarkan langsung. Kemudian yang ke-9, mungkar, tugasnya menyoal mereka yang mati. Nakir, menyoal mereka yang mati. Mungkar, nakir, terutamanya ketika si mati sudah dikebumikan. Kena buka muka kan, tengok mak tu nangis, panggil adik-adik, tengok mak tak ada, mak senyum je, dah pergi kan. Itu dia, itu yang dikatakan mungkar tadi. Kemudian nakir, tugasnya menyoal, bertanya kepada mereka yang mati, yang terkorban tadi. Kan? Maka muka nakir ni akan datang kepada si mati. Dia akan datang kepada muka nakir ni, akan datang kepada si mati waktu mula-mula berada di alam barzah. Dia akan datang tanya soalan, ma rabbuka, dan seterusnya lah, jawapan-jawapan seterusnya. Itu dia munkar dan nakir. Maka munkar dan nakir ini adalah malaikat yang Allah Ta'ala utuskan pada semua manusia tak kala melalui fitnah kubur, iaitu soal kubur. Dan bila berjaya, maka jelaslah kepada si mati ini gambaran syurga di hadapannya. Maknanya belum masuk syurga, tengok syurga pun dah gembira sangat dah lega, tidur pun elok je. Kan? Wallahu alam. Maka akhir sekali kita terus kepada beriman dengan hari kiamat. Apakah maksudkan beriman dengan hari kiamat? Percaya kepada hari yang berlaku di dalamnya, segala kejadian, huru-hara dan kedahsyatan. Jadi percaya dan yakin kita bahawa satu masa nanti alam dunia ini akan berakhir. Alam dunia ini akan berakhir, bumi yang ada, segala isi alam ini akan hancur, dimusnahkan dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang boleh menentang kudrah dan iradah Allah SWT pada waktu itu. Tak ada siapa boleh lawan. Hanya Allah Ta'ala saja yang bersifat kudrah dan iradah. Tapi macam mana kita? Kan? Itu dia. Jadi percaya pada hari kiamat ini, percaya bahawa satu hari nanti negara kita akan berhadapan dengan fenomena hari kiamat yang hanya akan dilihat oleh orang-orang bukan Islam. Orang Islam dah bersedia awal-awal, dan kesemuanya, hampir kesemuanya dimatikan Allah SWT dengan sejenis angin. Rihun sarsarun. Ditiup sejenis angin, maka matilah orang beriman satu per satu. Tinggallah orang yang tak beriman. Maka waktu itulah berlakunya peristiwa kiamat. Sebenarnya ceritakan dalam Al-Quran banyak. Permulaannya daripada dibangkitkan segala makhluk dari kubur-kubur, dihimpunkan di padang mahsyar, dikira dan ditimbang segala amalan di dunia. Di permulaannya daripada kumpul bumi itu habis berkecai, tak ada apa yang tinggal, tiada tertinggal, tiada terpinggir lah. Makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT dia dalam alam dunia ni hancur semuanya. Tinggal kita je, manusia yang masih wujud untuk memasuki alam akhirat. Okay. Dihimpunkan di padang mahsyar, dikira dan ditimbang segala amalan di dunia, meniti titan sirat dan lain-lain yang berkaitan dengannya, hinggalah masuk ahli syurga ke syurga dan ahli neraka ke neraka. Ini adalah perkara-perkara gaib. Peristiwa hari kiamat itu sendiri adalah perkara gaib yang wajib kita imani, walaupun kita belum pernah melihat hakikat sebenar hari kiamat.
Ciri orang bertakwa ni allazina yu'minuna bil ghaibi. Dia akan tetap beriman dengan perkara yang ghaib. Itu wallahu alam. Antara perkara-perkara berkaitan dengan kiamat yang wajib dipercayai, alamat akan berlaku kiamat. Alamat kiamat terbahagi dua. Itu alamat kecil, alamat pertengahan, alamat besar. Baik. Kita sambung. Dihimpunkan di padang mahsyar, dikira dan ditimbang segala amalan di dunia. Itu step yang pertama, dihimpunkan dulu di padang mahsyar. Itu langkah yang pertama. Kemudian dikira dan ditimbang segala amalan di dunia. Di padang mahsyar inilah segala amalan kita di dunia akan diperlihatkan Allah SWT, dan hanya anggota badan kita yang mampu berkata-kata ketika itu. Dalam surah Yasin Allah Ta'ala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Subhanallah. Hari ini, yakni hari kiamat di padang mahsyar, kami tutup mulut mereka dan kami jadikan tangan mereka berkata-kata dan kaki mereka menjadi saksi apa yang mereka kerjakan. Wallahu alam. Itu dia. Ditimbang amalan kita ni mizan. Apa rupa mizan kita pun tak tahu. Seperti mana malaikat, mizan arash adalah perkara ghaib. Kita tidak tahu hakikat, bagaimanakah hakikat sebenarnya mizan itu nanti. Adakah macam timbang gati ataupun timbang yang diguna sekarang? Wallahu alam. Tidak tahu. Meniti tetian sirat, ini pun perkara ghaib juga. Macam rupa tetian sirat tu, dikatakan ianya seumpama rambut dibelah tujuh. Macam mana rupa rambut belah tujuh, kita tak tahu. Adakah seperti itu titian sirat? Wallahu alam. Tapi manusia akan melalui titian sirat ni semuanya, tak ada kecuali siapa pun. Dan mereka melepasi titian sirat tu dengan keadaan yang berbeza-beza. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak dan sebagainya. Gitu. Yang berkaitan dengan hinggalah masuk ahli syurga ke syurga dan ahli neraka ke neraka. Dan itulah dia tempat tinggal di dalam alam akhirat yang bermula, ada permulaan tetapi tiada pengakhiran. Alam akhirat dia ada permulaan tapi tiada pengakhiran. Inilah yang dikatakan the never ending story. Ini dia. Kisah yang tidak akan berakhir. Alam akhirat tiada akhirnya. Khalidina fiha abada, kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya, sama di syurga ataupun di neraka. Waliyazbillah. Ini ada antara perkara-perkara yang berkaitan dengan kiamat yang wajib dipercayai. Alamat akan berlaku kiamat, ini pun wajib diimani. Ianya wajib dipercayai juga. Tanda-tanda akan berlaku kiamat ni, yang mana ulama membahagikan bertiga. Tanda kecil, banyak, dah berlaku semuanya, kata para ulama. Alamat pertengahan, ada yang berlaku dan ada yang belum berlaku. Dan alamat besar, seperti zahirnya Dajjal, turunnya Nabi, wujud zahirnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah alamat-alamat besar. Di antara alamat-alamat kiamat, pertamanya keluar Imam Mahdi. Imam Mahdi zahir dulu. Imam Mahdi ni adalah dari keturunan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama sama, bin sama, maknya pun sama nama. Sama nama ayah pun Abdullah, nama mak pun Aminah, tapi susuknya berbeza. Itu Imam Mahdi. Zahir keluar turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ni akan turun pada
betul-betul sebelum waktu subuh. Dia akan turun kalau ikut dalam riwayat hadis, dia akan turun di Masjid Putih, Masjid Umawi di Damsyik. Wallahu alam. Kemudian yang ketiga, keluar Dajjal, iaitu penusta besar. Penusta besar Dajjal ni akan keluar satu masa nanti untuk melengkapkan agenda Dajjal. Agenda Dajjal dah berjalan sekarang. Tak berjalan dah. Agenda Dajjal. Tapi Dajjal tu sendiri belum keluar lagi. Masih lagi belum sampai waktu yang Dajjal akan menzahirkan diri dia dan menjadikan diri dia sebagai Tuhan. Kemudian yang keempat, banyak perempuan dari lelaki. Ini setengah negara berlaku. Banyak perempuan dari lelaki. Dan ada setengah-setengah tempat di negara kita ni pun perempuan lebih ramai dari lelaki. Ada nisbahnya 1:14. Satu lelaki, di mana seorang lelaki itu di sampingnya ada 14 orang wanita. Jadi ini berlaku. Kemudian 5, agama tinggal resmi. Mana agama ini hanyalah suatu yang ritual saja, tidak jadi cari hidup. Tinggal nama Islam tu tinggal nama je. Quran tu tinggal tulisan saja. Tu maksudnya. Dan yang keenam, perempuan hilang malu. Ini banyak berlaku terlihat. Perempuan ni hilang malu dan segan mereka sebagai kaum wanita. Ini banyak kita perhatikan. Kemudian berkaitan dengan hari kiamat ni, kubur dan ahwalnya, maksud alam kubur, hakikat alam kubur, apa yang ada di dalam alam kubur, juga wajib diimani kerana ia berkaitan dengan hari kiamat. Alam barzakh ialah sempadan ke alam antara alam dunia dan alam akhirat. Mahsyar dan hisab, itu juga berkaitan dengan hari kiamat. Telah kita sebutkan tadi. Titian sirat al-mustaqim, begitulah. Ianya berkaitan dengan hari kiamat. Dan yang akhir sekali ialah syurga dan neraka serta ahwalnya. Syurga dan neraka ni dia kekal, dia ada permulaan tapi tiada akhiran. Dia kekal. Jadi tak tepatlah kalau ada yang mengatakan, ada pandangan mengatakan syurga dan neraka satu masa akan fana juga, akan terhapus juga, akan musnah juga. Tidak. Syurga dan neraka ni sebab dia berada dalam alam akhirat, maka beruntunglah siapa yang jadi ahli syurga, dan malanglah siapa yang jadi ahli neraka. Waliyazubillah. Kita mengharapkan kita janganlah termasuk dalam golongan ahli neraka. Allahumma ja'alna min ahli jannah wala taj'alna min ahli nar. Ya Allah, jadikan kami daripada ahli syurga dan jangan jadikan kami daripada ahli neraka. Allah waliyazubillah. Itu dia. Jadi kita dah bincangkan secara ringkasnya 3 rukun iman, iaitu beriman dengan kitab, beriman dengan para malaikat, dan beriman dengan hari kiamat. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung tajuk yang berikutnya, iaitu beberapa golongan yang menyeleweng daripada kebenaran. Golongan umat Islam yang akidahnya tidak mengikut, tidak seperti mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi akan dibincangkan di dalam ringkasan kitab ini. Dalam kitab ringkasan Kesunnah kita akan bincangkan beberapa golongan yang menyeleweng daripada kebenaran, insya-Allah. Jadi itulah sedikit apa yang kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan perkongsian ilmu yang sempat kita kongsikan pada malam ni ada manfaat untuk kita bersama. Boleh kita jadikan panutan kita bagi kita dirahmati oleh Allah Taala, dan kehidupan kita bersama suami isteri anak kita akan bagi dunia sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa disampaikan kuliah ni dikasar bahasa dan bercerita semua Muhammad Allah Taala, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan perempuan sekalian. Bertemu kita pada kuliah maya yang akan datang. Wallahualam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan kuliah kita malam ini dengan tasbih al-kafaratul asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in.
حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وأفرق جمعهم وأشتت كلمتهم وأزلزل أقدامهم وأسلم الكلب من كلابك يا قحار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب وأزمع أحزاب اهزمهم وأصنعهم بفضل نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين ربنا زد موزنا فهم يا أكرم الأكرمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وسبيل كورونا والغلاء والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن أملنا هذا خصائص البدع من بفضلك وجودك وجرالك بفضل جودك وبفضلك وجودك وكرمك وكرم نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والأسقام يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك المصير ربنا تقبل منا دعانا ومسنا وعلمنا ولقانا وعملنا في هذه الليلة المباركة من شر جواب الأنبار إنك السميع العليم تب لنا يا مولانا أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان دعوانا فيها سبحان الله تاتنا فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته